Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang adab di bawah tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Jiran sepakat membawa berkat. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang adab-adab dengan jiran. Baiklah murid-murid, sebelum kita membincangkan adab-adab kita dengan jiran, cikgu ingin terangkan apakah maksud jiran. Maksud jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Dan juga dia disebut tetangga. Baiklah, dalam membincangkan adab-adab dengan jiran ini, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita berbuat baik dengan jiran dan tidak menyakiti mereka. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang cikgu bacakan tadi merupakan bukti yang kukuh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita berbuat baik kepada jiran dan jangan menyakiti mereka. Jadi berdasarkan hadis ini, setiap orang Islam wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan sekiranya kita menyakiti mereka, hukumnya adalah haram dan berdosa. Sekiranya kita menyakiti jiran, hukumnya adalah haram dan berdosa. Baiklah, seterusnya murid-murid, cikgu akan terangkan secara terperinci adab-adab dengan jiran. Apakah hak-hak kita dengan jiran? Cikgu bagikan kepada 3 perkara. Iaitu yang pertama, dari segi perbuatan kita dengan jiran. Yang kedua, dari segi percakapan kita dengan jiran. Dan yang ketiga, dari segi emosi kita dengan jiran. Baiklah, cikgu terangkan yang pertama. Dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan, yang pertama kita hendaklah menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Sekiranya jiran kita pelbagai bangsa, ada Cina, ada India, apabila mereka mengamalkan adat dan budaya mereka, terutamanya semasa perayaan, kita hendaklah menghormati apa yang mereka lakukan. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Contohnya kita buang sampah kita di rumah jiran. Sakit hati jiran. Kita merosakkan harta benda jiran. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang. Dan kita tidak boleh buat perkara tersebut dengan jiran kita. Baik, yang ketiga adalah menziarahi jiran ketika sakit. Sekiranya kita dapat tahu bahawa ada jiran yang sakit, kita hendaklah ziarah jiran kita. Tanda kita prihatin kepada mereka. Yang keempat, memberi pertolongan jika diperlukan.
sekiranya jiran kita memerlukan bantuan. Contoh, jiran kita perlu hantar anak ke hospital kerana sakit, yang mana dia tak ada kereta. Dia memerlukan kereta untuk hantar anak dia ke hospital. Maka kita sebagai jiran wajib tolong mereka yang memerlukan. Dan juga sekiranya kita lihat jiran kita sedang melakukan sesuatu yang sukar, kita perlulah ringan tulang bantu jiran-jiran kita tanpa mereka meminta bantuan kita. Itulah yang sebaik-baiknya. Baiklah, seterusnya yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Sekiranya kita ada masak lebih, kita digalakkan memberi makan kepada jiran. Ataupun kita ada beli makanan yang lebih, kita digalakkan memberi sedikit kepada jiran. Dan seterusnya yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Tidak mengganggu ketenteraman jiran. Kita tidak buat bising. Pada waktu malam khususnya, kita tidak berkaraoke yang mengganggu jiran kita. Baik, yang ketujuh, yang terakhir, saling bermaafan kesalahan dan bertolak ansur. Saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Sekiranya ada salah, kita jadilah seorang yang sentiasa memaafkan dan sentiasa bertolak ansur dari semua perkara. Itu dia adab-adab kita dengan jiran dari segi perbuatan kita. Jadi, kita wajib melakukan perkara-perkara ini dengan jiran. Baiklah, seterusnya dari segi percakapan. Apakah adab-adab kita dengan jiran yang perlu kita patuhi dari segi percakapan kita? Yang pertama, kita hendaklah memberi nasihat sekiranya perlu. Kita hendaklah memberi nasihat sekiranya perlu. Sekiranya kita rasa kita perlu bagi tahu dekat jiran. Contohnya, jiran kita ni selalu tak tutup pagar. Jadi kita bagi tahu kat jiran, nasihatkan jiran supaya apabila keluar tutup pagar supaya rumah mereka selamat. Yang kedua ialah mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Sekiranya kita tahu jiran kita ada berjaya sesuatu perkara, contohnya berjaya memasuki universiti, kita mengucapkan tahniah kepada mereka. Dan yang ketiga, kita hendaklah menjaga pertuturan kita. Menjaga pertuturan kita. Jaga cakap kita. Jangan cakap yang menyakiti hati jiran. Jangan berkata kasar. Hendaklah sentiasa berkata-kata dengan sopan. Baiklah, seterusnya dari segi emosi pula. Apakah adab kita dengan jiran dari segi emosi? Yang pertama, kita perlulah berprasangka baik dengan jiran. Kita hendaklah berprasangka baik dengan jiran. Kita bersangka baik dengan jiran. Walaupun kita nampak meragui jiran, kita hendaklah sangka baik dahulu. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada jiran. Yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Sekiranya jiran menerima musibah, kita datang ke rumah dia, kita ziarah dia, tanda kita bersimpati dengan mereka. Baiklah, murid-murid, itu dia adab kita dengan jiran. Dari segi perbuatan kita, dari segi percakapan kita dan dari segi emosi kita. Baiklah, murid-murid yang dikasihi sekalian, di sini cikgu nak kongsikan kepada murid-murid tentang kehidupan berjiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga ada jiran. Dan Nabi Muhammad juga melakukan perkara yang baik dengan jiran. Di sini cikgu nak kongsikan beberapa perkara. Apa yang Nabi buat dengan jiran? Yang pertama, Nabi berbuat baik dengan jiran. Nabi Muhammad SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka, walaupun jirannya seorang Yahudi.
Seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, kita hendaklah berbuat baik dengan jiran. Walaupun jiran kita berlainan agama ataupun bangsa, kita perlu buat baik dan tidak boleh menyakiti mereka. Yang kedua, Nabi peka dengan kebajikan jiran. Peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Sebagai contoh, jiran kita ni ayah dia meninggal. Kita perlu masak makanan untuk jiran kita supaya jiran kita tidak perlu bersusah payah masak pada ketika itu. Sudahlah sedih, tak lalu makan. Nak masak pula memang tak terdaya. Jadi, kita sebagai jiran perlu memasakkan makanan untuk mereka. Ataupun kita belikan makanan untuk mereka. Rasulullah SAW juga melarang kita membiarkan jiran berada dalam keadaan kelaparan, sedangkan kita kekenyangan. Yang ini kita kena prihatin dengan jiran kita. Sama ada jiran kita dah makan ke belum. Kalau kita lihat jiran kita ni macam hari-harinya kurang makannya. Jadi kita sebagai jiran perlu bagi sedikit makanan kepada jiran. Baik, seterusnya perkara yang ketiga. Apa yang Nabi buat? Nabi menghargai jiran. Nabi menghargai jiran. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Kita sunat bagi hadiah dekat jiran ni. Bukan saja bagi makanan, bagi hadiah. Dan Nabi Muhammad SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang nilainya. Sekiranya jiran bagi sesuatu kat kita, kita janganlah meremeh-remehkan. Ini je ke? Janganlah kita meremehkan pemberian jiran. Contohnya jiran bagi makanan jemput-jemput. Kita kata, jemput-jemput je. Bagilah pizza ke ataupun makanan yang lain. Itu sebagai contoh. Kita dilarang meremehkan pemberian jiran. Baiklah, murid-murid, itu dia sifat Nabi Muhammad SAW dengan jiran. Yang mana Nabi Muhammad yang pertama, dia sentiasa berbuat baik dengan jiran. Yang kedua, dia peka dengan kebajikan jiran. Dan yang ketiga, dia menghargai jiran. Harap murid-murid dapat memahami dengan jelas penerangan yang cikgu berikan ini. Baiklah, seterusnya murid-murid, perkara yang terakhir yang cikgu nak bagi tahu pada hari ini adalah apakah kepentingan adab berjiran? Penting ke kita mengamalkan adab dengan jiran ni? Ya, dia sangat penting. Jadi kepentingan ini berlaku pada individu, masyarakat dan negara. Ada 3 perkara ni. Kepentingan ni pada individu pun ada, kepada masyarakat pun ada, kepada negara pun ada. Dari segi individu, apa pentingnya? Dari segi diri kita sendiri. Yang pertama, kita dapat pahala. Apabila kita berbuat baik dengan jiran, kita dapat pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga dapat menjamin ketenangan emosi. Kita buat baik dengan jiran, kita sentiasa berbaik-baik. Jadi emosi kita sentiasa tenang, relax, tidak ada permusuhan. Itu untuk diri kita sendiri dari segi individu. Dari segi masyarakat pula, bagaimana? Masyarakat ni adalah orang di sekeliling kita. Apakah pentingnya kita mengamalkan adab dengan jiran ni kepada masyarakat kita? Yang pertama, kerja yang berat menjadi ringan. Kerja yang berat menjadi ringan. Kita mendapat jiran yang suka tolong. Bila kita memerlukan bantuan, jiran tolong. Jadi perkara-perkara yang berat kita dapat lakukan dan perkara itu dapat diselesaikan dengan mudah. Yang kedua, hidup damai dan harmoni.
hidup damai dan harmoni. Masyarakat kita akan hidup aman, damai, tidak ada pergaduhan dan persengketaan. Yang ketiga, gejala negatif dapat dibenteras. Gejala negatif dapat dibenteras. Contohnya, gejala kecurian di rumah. Jadi kita sebagai jiran yang prihatin, kita dapat membenteras gejala tersebut dengan baik. Yang keempat, dapat memupuk silaturahim, perhubungan kasih sayang antara masyarakat. Dapat memupuk silaturahim di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat secara keseluruhannya hidup aman dan damai. Tidak ada persengketaan, tidak ada pergaduhan. Dan seterusnya, apa pula kepentingannya kepada negara? Sekiranya setiap masyarakat, setiap ahli masyarakat telah hidup dengan aman dan harmoni, maka negara kita akan menjadi negara yang maju. Kerana setiap diri kita ni mempunyai sifat-sifat yang baik. Dan dalam masa yang sama dapat menarik pelancong datang ke negara kita. Yang kedua, ekonomi negara bertambah baik. Ekonomi negara bertambah baik. Itu dia kepentingan kepada negara. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkenaan adab dengan jiran. Cikgu doakan murid-murid semua dapat memahami dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan cikgu nasihati murid-murid agar sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.